أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Apa khabar pakcik, makcik, muslimin dan muslimat, Jamaah Surau An-Nur Fasa 2A, Bandar Seremban Selatan yang saya sayangi. Syukur kepada Allah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ruang yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini tanggal 21 Ramadan, Allah memberi izin kepada kita untuk kita bersua meskipun di alam maya ini. Saya tak nampak tuan-puan, tetapi tuan-puan nampak saya kan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bagaimana puasa? Alhamdulillah. Tanpa kita sedari, kita telah melakukan ibadah berpuasa selama 20 hari. Persoalannya di sini, bagaimana kualiti ibadah kita? Bagaimana kualiti ibadah puasa kita? Namun dengan penuh pengharapan, kita bermohon kepada Allah agar Allah menerima setiap puasa yang kita lakukan selama 20 hari tersebut. Allah terima dengan penuh penerimaan yang sangat istimewa. Bahkan bukan itu sahaja, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 20 malam yang terdahulu dengan amal ibadah yang lain, solat tarawih, solat witir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima setiap amal ibadah kita yang kita lakukan dalam tempoh 20 hari yang lalu. Allah terima dengan penuh penerimaan yang sangat-sangat istimewa. Mudah-mudahan, Allahumma amin, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebiasaannya bila masuk pada malam 21 Ramadan, apa yang kita gambarkan? Kita akan terbayang dengan 10 malam yang terakhir, yang di situ kita yakin dan percaya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu malam yang kebaikannya, satu malam yang kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan. Tetapi pada malam kita bertemu pada malam ini, saya belum berhajat untuk membicarakan tentang malam Al-Qadar. Kenapa? Saya nak mengajak terlebih dahulu pakcik-makcik, paklong-maklong, semuanya, muslimin dan muslimat, adik-adik semua, untuk sama-sama kita muhasabah seketika. Muhasabah berkaitan tentang ibadah puasa yang kita lakukan dalam 20 hari yang lalu. Adakah puasa tersebut mencapai KPI ataupun objektif yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan daripada puasa tersebut? Apakah KPI-nya? Jom kita merujuk kembali kepada dalil ataupun hujah ataupun perintah ibadah puasa tersebut yang Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Pandai adik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, muka surat 28, dua daripada atas, kanan ke kiri, sebelah
kiri. Pandai pun. Kita kena ingat, kalau berkaitan tentang nombor ganjil, Al-Quran sebelah kanan. Kalau kata berkaitan dengan nombor genap, di muka surat Al-Quran sebelah kiri. Okay, baik. Dalil perintah puasa ini terletak pada muka surat 28. Artinya sebelah kiri. Sebelah kiri, dua daripada atas. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, ada yang boleh ikut dengan lancar. Kenapa? 20 malam dah kita dengar kuliah, 20 malam kita dengar tazkirah Ramadan. Ayat yang sama diulang-ulang, tak ada masalah. Setidak-tidaknya secara tak langsung kita terhafaz ayat tersebut. Okay, terhafaz. Alhamdulillah. Baikkan tu, kerja yang baik. Alhamdulillah. Perasan tak? Ayat tersebut yang bermaksud wahai orang-orang yang telah beriman. Allah tujukan ayat itu pada mereka yang telah beriman. Apa dia? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan ke atas kamu asyam, iaitu berpuasa. Kama, seperti mana? Kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu tentang berpuasa ini. La'allakum tattaqun, kata Allah. La'alla, mana yang pernah belajar bahasa Arab, la'alla ni apa dia? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Maksudnya bila kita buat satu amal ibadat tu, bila la'alla artinya buat benda tu mudah-mudahan, kata Allah. Bila berpuasa ini, kata Allah, dalamkan ibadah puasa, mudah-mudahan kamu tergolong, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut membantu diri kamu untuk jadi orang yang bertakwa. Itu KPI dia. Jadi saya nak tanya, kita dah berpuasa 20 hari, adakah dengan ibadah puasa tersebut membantu untuk kita orang bertakwa? Adakah selepas kita berbuka puasa, akibat kekenyangan, kita pun solat maghrib, solat isyak tu rehat dah, malas nak tarawih? Maklumlah sekarang ni tarawih dekat rumah, kan? Dekat rumah. Kalau kata kita orang bujang, agak-agak dekat rumah, masuk tarawih tak? Ajak kawan sana tak nak, kawan sini tak nak. Kalau bujang lah, kalau tak nak balik ke rumah, kan? Kadang-kadang ada juga balik ke rumah, tetapi diakibatkan mungkin barangkali bukan puan-puan lah di tempat lain. Mungkin ada ayahnya yang tak alert, ataupun kita keluarganya tak ambil penting perkara ini. Lepas saja makan, berbuka puasa, solat maghrib bersendirian, lepas tu rehat. Anak tanya, ayah nak tarawih tak? Tak payahlah, rehat aja. Alah, kat rumah je, tak apa, untuk rehat. Buka TV, cerita seronoklah TV tu. Tu kadang-kadang kan, adakah kita begitu? Itu sebab bila mana 20 hari tersebut kita tak pernah miss lagi tarawih, mungkin boleh membantu kita untuk jadi orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, malam ini saya belum berhajat nak membincangkan tentang Al-Qadar, tetapi saya nak berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian, para jemaah yang saya sekalian, berkaitan tentang kalimah yang Allah gunakan dalam ayat tersebut, iaitu kalimah asyam. Kalimah asyam. Apa arti asyam? Yakni puasa. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, dalam Al-Quran ada satu lagi kalimah yang Allah gunakan, yang terjemahannya puasa juga. Puasa juga. Tapi bukan kalimah asyam, iaitu kalimah shaum. Kalimah shaum. Shad, waw, mim. Kalau siam tu kita lihat shad, ya, alif, mim. Sila rujuk Al-Quran. Kalimah lain daripada asyam kalau gunakan kalimah shaum. Shaum. Kalimah shaum dalam Al-Quran hanya satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Sila buka Quran. Kalau dengan saya ni, muslimin dan muslimat sekalian, saya suka untuk
ajak tuan-puan para jemaah untuk buka Al-Quran sama-sama. Kenapa? Biar kita sama-sama dapat pahala memegang mushaf, dapat pahala membaca ayat Al-Quran, dan kita merujuk berkaitan tentang fakta yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Okey. Sebelum kita bincang kalimah siam tadi, saya nak berkongsi dengan tuan-puan tentang kalimah saum. Kerana ada satu lagi selain daripada siam, kalimah saum juga sebut dalam Al-Quran, tapi tak banyak, satu kali je. Satu kali saja. Kalimah saum juga diterjemahkan dengan puasa. Di mana buka Al-Quran surah ke-19, iaitu surah Maryam. Surah ke-19 surah Maryam. Boleh buka Al-Quran pada muka surat 307. Al-Quran 307. Hang adik, muka kanan ke kiri? Ya betul, muka kanan, sebab dia ganjil. Okey. 307 surah Maryam. Lihat pada ayat ke-19. Ayat ke-26. Ayat ke-26. Surah 19 surah Maryam, ayat ke-26, muka surat 307. Kita akan dapati dalam ayat tersebut ada kalimah sauma. Ayat yang berbunyi inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Sedap? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saum tu, sauma artinya puasa. Falan ukallimal yawma insiya. Ini tentang cerita apa ni? Ini tentang kisah Maryam alaihissalam. Bila mana Maryam alaihissalam selepas melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia bertanya kepada Allah, bagaimana aku nak balik ke kampung halaman aku? Pasti akan ada orang bertanya, ni siapa ni? Ni siapa ni? Ni anak siapa ni? Orang katanya macam-macam lah. Maklumlah, Maryam tidak pernah berkahwin, seorang wanita yang suci, tak pernah diusik pun, disentuh pun oleh seorang lelaki mana-mana sekalipun. Tiba-tiba balik bawa baby, pasti akan menimbulkan kekeliruan, menimbulkan kekhawatiran di hati Maryam untuk menjawab soalan bagaimana dan sebagainya. Dan Allah rakamkan, Allah abadikan cerita tersebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam. Dan di situ Allah gunakan kalimah, apa kata Allah, faquli. Maka bila mana orang bertanya kepada engkau dan sebagainya, apa kata Maryam? Maryam berkata, inni nazartu lirrahman. Sesungguhnya aku bernazar. Aku bernazar kepada Allah SWT dengan sifat Ar-Rahman, sauma, yakni berpuasa. Berpuasa macam mana? Falan ukallimal yawma insiya. Artinya aku tidak akan berbicara dengan sesiapa pun pada hari ini. Bila orang tanya, dia diam. Orang tanya, dia diam. Dapat kita fahami bahawa sauma ini artinya puasa juga, tetapi dalam konteks yang umum. Dalam konteks yang umum. Dia tak khusus, tapi dalam konteks yang umum. Maksudnya dia menahan diri tersebut dalam apa sahaja keadaan. Contoh, hari ini saya nak berpuasa, tapi saya minum air. Dia puasa, dia tak makan nasi, tapi air dia minum. Itu satu. Ataupun dia kata, hari ini saya nak berpuasa, saya tak nak bercakap dengan kau. Dia berpuasa, tahan diri dia daripada tak berbicara pada orang tersebut. Itu yang kisah saum. Tidak, Quran sebut saumah ini puasa juga, tetapi puasa dalam konteks yang umum. Artinya ketetapan puasa tersebut kita tentukan. Kita nak puasa tak nak minum air kopi ke? Kita puasa tak nak cakap perkara yang tak baik ke? Kita puasa tak nak puasa sekian ke? Itu kaedah saum. Kejelas? Itu kalimah yang pertama. Adapun dalam ayat yang dibacakan tadi, tentang ayat yang diperintahkan untuk kita berpuasa, Allah membuat pilihan untuk menggunakan kalimah as-siyam. Kalimah siyam. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, perlu kita belajar ataupun mendalami akan perkara-perkara berkaitan tentang kalimah Al-Quran ini. Kerana di situ ada keajaiban bahasa Al-Quran.
Walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi bahasa Al-Quran dia tak sama ataupun tak menyerupai bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab guna saum aja, kita niat puasa kan, nawaitu sauma ghadin, saum. Tapi dalam Al-Quran perintah tersebut diturunkan dengan kutiba alaikumussyam, dengan kalimah asyam. Kalimah syam dalam Al-Quran kita akan dapati diulang ayat tersebut ataupun kalimah tersebut, kalimah syam, sebanyak 9 kali. Berapa kali adik? 9 kali. Kalimah asyam akan diulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. 5 kali dalam surah Al-Baqarah, 1 dalam surah An-Nisa, 2 dalam surah Al-Ma'idah, dan 1 dalam surah Al-Mujadalah. Saya ulang kembali. Kalimah syam dalam Al-Quran diulang sebanyak 9 kali. 5 kali dalam surah Al-Baqarah pada ayat berceritakan tentang keadaan puasa ini, 1 dalam surah An-Nisa, 2 dalam surah Al-Ma'idah, dan 1 dalam surah Al-Mujadalah. Dipersilakan untuk semak di Quran masing-masing. Ayat berapa Ustaz? Carilah sendiri abang kakak. Allahu Akbar. Cari. Ni Ramadan kan, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi kita buka, selalu kita baca, kita cuba highlight, kalimah ni kat sini harus pakainya. Baik, saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Kalimah syam dia lebih kepada bentuk puasa dengan pengertian yang sangat khusus. Pengertian yang sangat khusus, artinya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, daripada perkara yang merosakkan ibadah puasa tersebut, daripada mencampuri isteri, suami isteri pada siang hari dan sebagainya. Itu artinya puasa. Syam artinya dalam konteks pengertian yang sangat khusus. Syam artinya menahan diri daripada makan dan minum, daripada mencampuri suami dan isteri di siang hari, daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan ibadah puasa. Daripada mana? Daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Itu kalimah asyam. Itu dalam terjemahan dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat, bila mana dirujuk dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, selain daripada kalimah saum, selain daripada kalimah asyam, ada satu lagi kalimah yang bermaksud puasa juga. Apa dia? Dipanggil imsak. Dipanggil imsak. Pernah dengar kalimah imsak? Ya, pernah. Kat mana? Bulan Ramadan keluar kalender, keluar jadual waktu imsak dan waktu subuh. Dalam bahasa Arab, dalam kitab diterjemahkan saum dan juga syam, pengertian dari segi bahasa artinya imsak. Artinya imsak tu pun puasa. Jadi bila mana kita lihat dalam kalender, dalam jadual waktu imsak tersebut, ada sedikit kekeliruan yang berlaku kepada kita. Perkara ini dah lama dah kita amalkan, sejak daripada dulu lagi, sejak daripada zaman nenek moyang kita. Cuma bukan nak bergaduh, bukan nak berbalah, tidak. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang istilah. Imsak artinya kita start mula puasa. Kita start mula puasa. Bukan dalam jadual tu katalah, dalam jadual waktu imsak dia akan letakkan waktu berbuka, waktu imsak, waktu subuh kan? Waktu subuh Katalah sekarang waktu subuh pukul 5.51 pagi. 5.51 pagi. Tengok waktu imsak pukul 5.41. Artinya bila kata letakkan imsak 5.41 tu, kita wajib puasa start daripada waktu tersebut. Artinya 5.41 dah kena puasa dah. Tak boleh minum, padahal belum azan lagi. Sepatutnya ibadah puasa bermula pada bila? Start daripada azan subuh berkumandang. Tetapi kenapa imsak pula? Cerita sejarahnya dekat sini. Sejarah kat sini. Zaman Nabi SAW, bila mana ayat ini diturunkan, iaitu pada hari Isnin, tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah,
Turunkan pada hari Isnin 2 Syakban tahun kedua Hijrah. Ada setengah pendapat kata diturunkan pada 12 Syakban. Namun ayat ini diturunkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Bila mana diturunkan perintah untuk berpuasa. Dan ketika itu bila waktu subuh berkumandang, bila dah tahu waktu puasa sebagai bila mana, sampai satu masa bila mana waktu subuh hari pertama puasa tersebut, Bilal berkumandang. Bilal bin Rabah melaungkan azan, azan subuh. Dia baca subuh, tiba-tiba ada sahabat-sahabat yang tengah makan, sahabat-sahabat yang tengah bersahur, ada sahabat-sahabat yang tengah sembahyang sunat dan sebagainya. Macam tu okeylah, tapi tengah bersahur, tengah makan, tiba-tiba dengar azan Bilal, dah subuh dah. Jadi mereka terkejut. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda, tidak ada signal bila mana mereka nak berhenti daripada makan tersebut. Bila perkara tersebut berlaku, ramailah para sahabat datang berjumpa dengan Nabi SAW, mengadukan masalah ini. Kata, ya Rasulullah, pagi tadi kami tengah makan, tengah sedap makan, tiba-tiba dengar azan daripada Bilal. Apa kami nak buat? Ada yang kata kami telan terus, ada yang kata dia buang terus, ada yang kata terpinga-pinga. Jadi apa yang berlaku? Bila perkara itu berlaku, Nabi pun berbincang dengan para sahabat dan sebagainya. Akhirnya Allah datangkan ilham, datangkan solusi kepada baginda Nabi SAW untuk dibuat satu signal, ataupun dipanggil sebagai, patutnya panggil bukan imsak, tidak, tetapi dipanggil sebagai tanbih, satu peringatan tentang nak tamatnya waktu sahur tersebut. Apa yang berlaku? Baginda Nabi SAW berjumpa dengan dua orang sahabat. Sahabat yang pertama iaitu Sayyidina Abdullah bin Abi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Kan bila kita baca Quran, tuan-puan baca surah Abasa, itu berkisah tentang kisah Abdullah bin Abi Maktum, seorang sahabat yang buta. Buta mata tetapi hati tidak buta. Walaupun rumahnya jauh daripada masjid, tapi dia orang yang pertama sampai ke masjid. Awal dia sampai dalam keadaan matanya buta. Kita kadang-kadang mata celik pun tak sampai ke masjid, tak sampai ke surau pada waktu subuh. Allahu Akbar. Muhasabah sama-sama. Okay. Apa yang berlaku? Baginda Nabi SAW minta kepada Abdullah bin Abi Maktum, dia pesan, wahai Abdullah bin Abi Maktum, engkau sampai awal di masjid, tolong laungkan azan terlebih dahulu sebelum Bilal bin Rabah datang untuk laungkan azan subuh. Dia pesan. Sebab orang yang pertama sampai ke Masjid Nabawi, sampai ke masjid adalah Abdullah bin Abi Maktum. Dia pesan kepada beliau, sampai saja ke masjid kau terus laungkan azan. Sebelum Bilal, maksudnya azan sebab azan sebagai peringatan untuk akan tamatnya tempoh waktu bersahur. Berapa lama tempohnya? Berapa lama tempohnya? Allah baginda Nabi SAW untuk menentukan tempoh tersebut, baginda Nabi panggil seorang lagi sahabat. Siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ada dua Abdullah ini. Yang pertama Abdullah bin Abi Maktum, yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Okey. Baginda Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai sahabatku, lepas sahaja Abdullah bin Abi Maktum melakukan azan, dipersilakan untuk kamu membacakan ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. 50 ayat. Jadi jarak tersebutlah para ulama membuat kesepakatan, membuat perbincangan dan bersetuju tempoh di antara azan subuh dengan waktu peringatan untuk tamatnya waktu imsak tersebut, waktu sahur tersebut adalah 10 minit. Sekadar 50 ayat. Itu jarak dia. Itu sejarah yang berlaku. Itu sebab bila mana dengar sahaja azan daripada Abdullah bin Abi Maktum, sahabat-sahabat kenal tuan-puan. Sebab yang lakukan azan subuh ataupun biasanya Bilal bin Rabah lah, dia kenal azan tu macam mana. Tiba-tiba satu hari itu azan lain berkumandang. Artinya mereka faham dah, ini sebagai peringatan. Dengar saja azan daripada Abdullah bin Abi Maktum, mereka pun sorak, mereka pun melaungkan tanbih lis-shaimin, tanbih lis-shaimin,
peringatan untuk orang berpuasa, peringatan untuk orang berpuasa untuk apa? Untuk segera tamatkan waktu sahur tersebut. Lepas habis azan tersebut, sekarang ni kita panggil azan yang pertama lah, azan pertama kan, azan pertama kalau istilah masyarakat kita lah hari ini. Lepas tu Allah bin Mas'ud dia baca Al-Quran pula sebanyak 50 ayat tu kadarnya. Lepas selesai 50 ayat, barulah waktu subuh masuk. Barulah turn ataupun tugas Bilal bin Rabah untuk lakukan azan fardu subuh. Itu sebab sebab patutnya waktu imsak tu adalah azan subuh. Waktu imsak adalah azan subuh sepatutnya. Tetapi masyarakat kita pada hari ini dah terbiasa. Imsak pukul berapa? 5.41. Subuh pukul berapa? 5.51. Waktu subuh itulah waktu imsak. Sebab waktu imsak artinya waktu kita start mula berpuasa. Okey, jelas kat sini. Sepatutnya lama itu waktu tanbih. Tapi janganlah bergaduh, tak apa. Kita tak perlu nak berbalah. Cuma saya nak tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian clear akan benda ini. Dan kenapa dalam Al-Quran dengan kalimah siyam, sedangkan kita sebut dalam niat nawaitu sauma ghadin. Itu lafaz niat saja, lafaz. Yang penting niat di hati kita itu lebih utama. Niat di hati itu. Dan kita ingat sungguh-sungguh ibadah puasa, ibadah siyam, dia satu ibadah yang sangat khusus, dan dia berkaitan tentang kita menahan makan dan juga minum dan segala perkara yang membatalkan puasa, termasuklah kita mencampuri suami dan isteri di waktu siangnya, dan juga perkara-perkara daripada perkara yang merosakkan ibadah puasa tersebut, semua kena jaga. Itulah istilah daripada kalimah siyam. Jadi tuan-tuan, abang kakak sekalian, cukup perkongsian pada malam ini berkaitan tentang ayat ini sahaja. Malam esok insya-Allah saya akan berkongsikan berkaitan tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana puasa orang yang terdahulu, ataupun bagaimana ayat ini turun dan bagaimana peringkat awal difardukan untuk puasa ini. Sebab ayat ini diturunkan tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian belum wajib Ramadan lagi, tetapi ada kaedah puasa yang Nabi lakukan bila mana ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Jadi pastikan tuan-puan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, selesai sahaja solat tarawih, solat witir, sambil more itu, terus buka saja di page FB Surau An-Nur untuk kita sambung perkongsian pada malam besok insya-Allah. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.